Dari padang pasir Taklamakan, saya meneruskan pengembaraan merentasi sebuah bandar purba Uighur yang pernah menjadi salah satu pusat perhentian strategik laluan sutera menghubungkan China dengan benua barat. Bandar Turpan Purba ini antara bandar paling pedalaman di dunia kerana kedudukannya berada 2,000 km dari lautan. Cuaca panas yang keterlaluan turut dipengaruhi oleh kedudukan daerah ini, terletak di bawah paras laut yang kedua terendah di dunia selepas Laut Mati di Jordan. Kerana itu, ia pernah digelar bumi berapi. Jika itulah realitinya, bagaimana mungkin masyarakat Uighur mampu membina peradaban dan tamadun bandar di permukaan gersang ini? Jawapannya tersembunyi di bawahnya. Sistem pengairan dikenali sebagai KARES, antara projek paling lasak di dunia, membina sistem saliran bawah tanah sejauh 5,000 km. Sumber air yang terlindung dari paras bumi ini bukan tercipta secara semula jadi di bumi gersang ini. Sebaliknya, ia adalah hasil kemahiran penduduk purba Uighur 2,000 tahun dahulu mencipta laluan air bawah tanah dari sumber salji dari pergunungan sekitarnya. Tanpa sistem pengairan buatan manusia di bumi gersang ini, perjalanan merentas laluan darat sutera ke dunia barat mungkin terkandas separuh jalan. Di sudut tertentu, permukaan laluan air digali bagi kemudahan orang ramai menyempurnakan keperluan harian. Pedagang zaman silam tiada pilihan kecuali meredah kawasan di sini demi untuk membawa dagangan mereka ke benua barat. Jangan terkejut, dari laluan gua bawah tanah, saya keluar ke permukaan kebun anggur yang subur di satu sudut pinggir Gurun Taklamakan. Sistem pengairan yang tercipta di sini merubah pinggir Gurun Taklamakan menjadi kawasan hijau, menghasilkan buah anggur kismis antara yang terbaik di dunia. Tetapi, pedagang rempah dan sutera zaman silam terpaksa bersilih ganti mengharungi cabaran merentas daerah ini. Selepas padang pasir dan lembah hijau ditempuh, karavan rempah zaman silam turut berhadapan dengan cabaran seterusnya, meredah daerah pergunungan untuk meneruskan perjalanan ke benua bahagian barat. Namun, di sebalik keperitan meredah ketinggian, ada resam penghidupan yang memberi kelegaan kepada pengembara. Kerana sumber makanan di tengah perjalanan terdapat banyak di sini. Cuaca di pergunungan ini jauh berbeza dari kawasan padang pasir di bawahnya. Suhu boleh mencecah 0 darjah Celsius dalam sekelip mata. Keistimewaan di sini bukan sekadar binatang ternakan biasa, tetapi lebih dari itu. Mengembala spesies unta terbesar di dunia. Inilah spesies unta Bactrian yang hanya terdapat di Asia Tengah dan Timur China. Banyaknya unta ni. Mai saya tanya, ini mungkin unta tu punya owner ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. How Hi. are you? Very good, thank you. My name How are is you? Nizam. Well, my name is Ali Tash. Oh, How are you? All this camel belong to you? Oh, belong to him. Yeah. Hello. How are you, sir? My I name am is here. Nizam. I am here, a customer. Oh, you So are customer. yeah, I want to buy one camel. Rupa-rupanya, Ali Tash, seorang usahawan Uighur dari Turpan, sanggup hadir 500 km dari kampungnya di Turpan ke pergunungan ini hanya untuk membeli seekor unta.
bagi mengadakan kenduri sempena perayaan menyambut permulaan musim anggur. Aç bol de. Takılan dok. Unta bakterian memiliki 2 bonggol lemak atau ham berbanding unta Arab yang hanya memiliki 1 bonggol. Dengan kelebihan itu, unta ini boleh bertahan mengharungi perjalanan lebih sebulan tanpa air. Dalam tradisi Uighur, anak unta yang belum putus susu tidak dibenarkan untuk dijadikan sajian. Ternakan unta bakterian di sini kebanyakannya diuruskan oleh orang Kazakh yang masih mengamalkan hidup nomad. Spesies inilah menjadi sandaran pengangkutan rempah dan sutera yang utama dari timur China ke Timur Tengah di zaman silam. Inilah gaya urusan tawar-menawar yang penuh dramatik. Ya bak kolumuzda ekine bak. 9000 köy kalan. 9000 köy. Ya. 8500 köy bolsun. Ha. Bolan da. Ya. Ha? Urusan membeli telah selesai. Perjalanan balik ke kampung Alitash 500 km dari sini. Memang jauh. Sejak lama, permintaan kepada unta begitu tinggi di daerah ini. Kerana faktor warisan tradisi masyarakat Uighur yang menjadikan unta menu teristimewa dalam setiap majlis keramaian mereka. Dan pilihan kepada unta untuk dijadikan sajian adalah dalam lingkungan umur 14 bulan. Jika terlalu tua, isinya terlalu liat. Tapi nak menguruskan unta remaja ni tak semudah disangka. Difahamkan, seekor unta dimasak sekaligus dalam lubang oven tradisi orang Uighur dikenali sebagai tanur. Dan difahamkan, tiada individu di daerah ini yang memiliki oven yang besar untuk memasak unta. Kalau unta sebesar ini, maulah ovennya sebesar gergasi. Sebelum saya dedahkan rupa oven tu, kita lihat persiapan awalnya terlebih dahulu. Unta ni telah siap sedia untuk dikorbankan. Tetapi di atas sebab tertentu, urusan penyembelihan tidak kami paparkan. Cara melapah sama seperti melapah lembu. Cuma melapah kulit unta memerlukan kemahiran yang tinggi kerana tidak banyak lapisan lemak di antara daging dan kulit. Okey, nak melapah kulit ini kena berhati-hati sebab kita tak mahu terpotong bahagian daging tu, nanti merugikan kan. Selepas dilapah, urusan menyediakan bahan api perlu disegerakan. Bahan utama pembakaran menggunakan arang batu. Kelebihan menggunakan arang batu adalah kerana pembakarannya lebih lama dan sekata berbanding dengan kayu arang. Tambahan pula, arang batu mudah diperolehi kerana China adalah pengeluar utama di dunia. Ranting-ranting kayu anggur diperlukan untuk menjadi umpan api bagi pembakaran arang batu nanti. Mereka perlu membawanya ke bahagian atas tanur. Nak ke atas, disediakan jabatan kayu yang dibina dari batang pohon poplar. Pepohon hijau yang kelihatan di belakang ini, itulah pokok poplar yang menjadi tunjang serbaguna
terutama dalam pembinaan rumah di seluruh wilayah Xinjiang. Nak tahu betapa besarnya oven tanur ini? Tengoklah binaannya. Ketinggiannya menyamai 2 tingkat bangunan. Inilah tanur atau oven tradisi yang terbesar di dunia, khusus untuk memasak unta. Tiada seumpamanya di dunia lain. Urusan pertama adalah di bahagian atas tanur ini. Untuk masuk memerlukan tangga yang panjang. Umpan api dari jerami dimasukkan dahulu. Kemudian ranting-ranting kayu dicampakkan pula. Seseorang perlu masuk ke dalam lubang tanur untuk menguruskan bahan api tersebut. Binaan tanur ini dibahagikan kepada 2. Bahagian atas ini ialah tanur sebenar, manakala bahagian bawah adalah ruangan untuk abu jatuh ke tanah. Untuk itu, gerigi terbuka ini perlu dibersihkan terlebih dahulu. Selepas itu, bahan-bahan untuk mengumpan api diletakkan di atas gerigi besi. Mula-mula, jerami, kemudian ranting-ranting kayu. Ranting-ranting kayu diperlukan dengan banyak untuk mengumpan arang batu nanti. Peneraju masakan istimewa ini ialah Chef Haji Patar Hajim. Pengalamannya diwarisi dari datuknya. Utun taşlapesin ma. Utun. Utun yang ka. Setiap tindakan perlu mendapat arahan langsung darinya terlebih dahulu. Kömür lama otun taşlap Taşlap oldu. Endi kümen taşlap bulup kömür dizip etkenden keyin ot yakıştın aldıda ma otun hemen taşlap etiniz. Arahan itu ialah memasukkan arang batu ke dalam lubang. Kaedah memasak unta cara ini telah dipraktikkan oleh masyarakat Uighur di Turfan sejak ratusan tahun lalu. Binaan ini dibaik pulih secara gotong royong dari masa ke semasa untuk memenuhi kelangsungan tradisi memasak gaya Uighur. Arang batu akan disusun rapat di atas ranting untuk memudahkan pembakaran. Sekarang, bahan api sudah siap diuruskan. Arahan supaya petugas ini naik ke atas. Inilah situasi sebenar dalam oven yang paling besar dalam dunia. Lihat, daripada hujung ke hujung lebih kurang 10 meter. Ketinggian dia 8 meter. Semua ni kemudian akan diisi dengan arang batu. Arang batu seberat 2 tan. Dan untuk menyalakan arang batu ini, penduduk Uighur ni akan menggunakan ranting daripada pohon anggur yang telah dikeringkan. Oven ini kemudian arang batu ini kemudian akan dibakar selama 5 jam untuk memanaskan dia. Bahan api tidak dinyalakan di bahagian atas tanur. Sebaliknya, ia dilakukan